Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Karim, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mulakan sebelum Allah turun, sebelum kita baca mana-mana ayat yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah mau kita baca, semua baca nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah suruh orang-orang kafir ni sebut nama Allah, jangan sebut Tuhan saja. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah suka. Bila berdoa lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala mahu kita bukan tahu je, percaya. Ke tahap yang Allah mahu, bahawa Tuhan itu, Allah itu Maha Karim, Maha Rahim. Itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita tahu je, kita sebut tapi tak percaya. Itu beza antara tahu dan percaya. Antara percaya dengan percaya ke tahap yang Allah mahu. Lepas tu percaya ke tahap yang lebih lagi daripada tahap yang Allah mahu. Itu nama iman. Bila kita tahu je Allah Pengasih Penyayang, macam kamu semua, kamu tak percaya, maka baca je lah Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada gementar kan? Tahu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tidak percaya. Beza percaya dengan tahu. Tahu ni dekat mulut ni. Percaya ni makna ke hati. Hati tu berubah. Kalau tak percaya, makna tahu tapi hati tak. Percaya tu tak ada. Maknanya hati tu tak bertukar. Bila hati tak bertukar, amalan tak berubah. Untuk amalan berubah, kita kena percaya. Untuk kita taat, kita kena percaya. Sekarang kita tahu perintah Allah tu, percaya tak? 12 tahun dibagi satu perintah dekat Yazid, dia tak boleh amal. Dia tak percaya. Pertama sekali dia tak percaya Tuhan tu ada. Dia tahu. Jadi banyak orang Islam dia tahu. Tu yang dia ingat dia dah percaya, dia belum percaya, dia baru tahu Allah tu Tuhan. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila ditanya kat dia, Allah, siapa jadikan langit? Dia kata Allah. Jadi orang kafir pun tahu juga, tapi percaya je tak ada. Itu sebab dia tak percaya. Bila kita tahu, dia tak menukar kita punya amalan. Kita macam orang biasa je. Kita punya amalan tak ikut
perintah Allah. Amalan kita ikut suka hati. Tapi kita tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi satu orang yang mengucap je, dia tak ada usaha supaya apa yang diucap jadi percaya. Dia hanya tahu je. Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu betul. Jadi tahu ni dia tak ada menukar perbuatan kita, amalan kita. Jadi banyak orang belajar agama, dia dapat tahu. Belajar tinggi-tinggi agama. Sampai doktor falsafah. Tentang tasawuf, tentang syariat, macam-macam lah. Atau sarjana. Lepas tu dia dapat jadi pensyarah, dia mengajar lagi. Dia mengajar, dia tahu lah. Dia mengajar lah. Tapi percaya tak ada. Jadi orang yang percaya tak ada ni, makna dia tak ada iman. Bila ada percaya, baru ada iman. Bila percaya tu ke tahap yang Allah mahu, baru amal boleh jadi soleh. Maksudnya amal tu diterima. Kalau percaya je ada amal, tapi tak diterima. Kena percaya ke tahap yang Allah mahu, tinggi. Makin percaya tu tinggi, makin amal tu baik. Nah, bila saya punya percaya Allah tu Tuhan setakat yang Allah mahu je, amalan saya boleh ikhlas lah. Tapi bila saya percaya tinggi lagi, dia boleh dapat khusyuk macam semayang. Maksudnya kita boleh dapat khusyuk ni, kita boleh ingat Allah. Atau kita boleh ada ihsan, merasai Allah melihat kita, dan ikhtisab, yakin dengan janji. Tapi bila iman percaya kita naik lagi, maka kita dapat tawaduk, dan hati kita mula gemetar, dan kita mula mengalir air mata dalam semayang. Jadi banyak tahap dia. Kita nak tahu percaya dia tu tinggi, tengoklah semayang. Tengok kita punya semayang. Orang lain tak payah, tengok kita. Kalau semayang kita tak ingat apa, ingat benda lain, tak ada khusyuk. Khusyuk tu mana ingat Allah dalam semayang. Tapi kalau khusyuk saja, belum dapat tawaduk lagi. Tawaduk ni yakin lagi kuat. Mana Allah tu percaya sangat tinggi, sangat besar. Bukan setakat percaya maha besar ni, betul-betul percaya. Jadi bila dalam semayang tu mengalir mata. Pernah kamu tengok orang semayang mengalir mata? Pernah? Kat sini ada? Bodoh. Mana kamu ada tengok lah. Baru ni je saya mengalir air mata. Dulu ada juga, tapi tak tiap waktu semayang. Masa saya berdoa je mengalir air mata. Berya-ya berdoa. Tapi sekarang Allah bagi saya tiap waktu semayang saya ada mengalir air mata. Dan kadang dalam gash. Dulu pun ada juga saya mengalir air mata, dan lepas tu saya malas. Nanti orang nak marah saya atau takut. Tak naklah saya menangis. Tapi bila berdoa tu saya menangis. Tapi ada juga orang yang tak suka. Sebab orang tak suka kita menangis, orang suka kita ketawa. Jadi bagusnya menangis ni bila berdoa malam lah. Tak adalah berdoa depan rumah orang tu kita nangis. Sekali-sekala boleh. Sebab orang tak suka. Orang yang tepi kita yang ikut tu tak suka. Orang suka kita ketawa. Ka. Kan? Tapi Allah suka kita menangis. Jadi bila Allah sayang pada satu orang, dia buat dia menangis. Bila orang suka kita, dia buat kita ketawa.
Cuba kita tengok dekat YouTube yang tentang apa, orang buat dates, berjumpa pasangan kan, lelaki perempuan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, kan dia orang semua ketawa kan bila jumpa. Kau hilarious ketawa, mereka suka. Kata ada date, blind date, tiba masa menangis, mana ada orang suka. Bila jumpa kau senyum, mana ketawa, kejap lagi ketawa. Itulah manusia. Allah SWT, dia pencipta kita, dia bukan manusia. Dia pencipta kita, Tuhan kita. Jadi Allah SWT suka kita menangis. Bila dia sayang kita, dia buat kita menangis. Makin kita menangis, makin dia suka. Maknanya kita betul-betul mengagungkan dia lah. Masa rendah diri yang tak terhingga. Jadi bila kita rendah, Allah tinggi, dia boleh join. Tapi kalau kita tinggi, rasa tinggi, Allah tinggi, dia tak boleh join. Mam kita dengan manusia ni, tak payah kita rasa rendah, ketawa. Kita menangis bila kita rasa orang yang Allah tu tinggi, maha tinggi. Jadi yang bila kita rasa tinggi, kita tak boleh match dengan Allah. Tinggi dengan tinggi tak boleh. Sebab itu kita tak boleh nangis bila dalam sembahyang, rasa tinggi pula. Dan sembahyang pun rasa tinggi, belum rasa tawaduk. Tak dapat tawaduk tu. Sebab apa? Merasa diri tinggi, atau kita rasa kita tak perlu Allah. Kita tinggi, kita pun boleh buat. Orang yang ada percaya macam ni tak boleh nangis. Orang boleh menangis bila rasa dia memang tak boleh buat apa. Yang boleh buat hanya Allah je. Baru dia boleh dalam sembahyang menangis, dalam doa menangis. Jadi menangis ni, ada juga orang perempuan menangis, tapi orang perempuan menangis tak boleh menangis setiap waktu. Sembahyang tak ada, tak boleh. Boleh dia menangis, bunyi dia pun lain macam. Orang perempuan menangis, air mata tak keluar macam saman. Tu Abu Bakar berkata, kalau kamu tak boleh menangis, pura-pura menangis. Menangis susah. Kalau tak susah, takkan dia cakap oleh Abu Bakar, kamu pura-pura menangis. Siapa yang Allah hadiahkan boleh menangis ni? Orang yang tawaduk. Tawaduk mean pada Allah. Merasai diri tu betul tak boleh buat apa. Bukan tak boleh buat, betul-betul tak boleh buat apa. Baru boleh menangis. Jadi bila kita rasa tawaduk, baru ngam dengan Allah. Baru kita jadi kekasih Allah. Kekasih. Allah tak suka orang riak. Allah tak suka orang kibir. Allah tak suka orang rasa diri tinggi sama. Allah murka. Allah suka dengan siapa? Tawaduk. Jadi dalam bahasa Melayu, khusyuk, wuduk dan tawaduk. Ada khusyuk dan tawaduk. Jadi dalam semayang tu, dia ada sampai khusyuk, ada sampai atas lagi, tawaduk. Bila tawaduk, sangat suka mengalir air mata. Bila mengalir air mata, lagi Allah suka. Lagi suka. Dan apa kita minta, Allah SWT. Kerana sangat suka, terima. Tapi kalau kita tak ada nangis, minta macam tu boleh, tapi tak sama. Cuba tuan tengok baby. Baby tu dia tak boleh buat apa, menangis je. Allah buat. Sebab menangis tu, terus ibu yang penat pun bangun, susukan anak. Letih, bapa tak ada, mak. Jadi dengan izin Allah, buat ibu tu
kasih kat anak tu. Dia menangis. Patut dia tak suka tengok anak tu, dia tak suka tengok orang menangis, tapi tengok anak dia rasa hibur dan sedia bangunlah dan susukan anak walau malam, walau dia mengantuk. Begitu kucing kat rumah saya tu, anak-anak dia mesti mau masuk rumah saya nak susukan anak dia. Allah naluri tu. Apatah lagi bila anak dia Jadi kalau Allah tu sayang manusia ni 70 kali sayang ibu pada anak, bayangkanlah apa akan berlaku bila kita nangis. Tapi kita tak boleh menangis untuk Allah kabul doa kita. Kita nangis untuk sukakan dia. Dia suka. Jadi itu yang perkara yang orang tak berapa faham. Orang ingat Allah suka bila kita tahu banyak ka. Tak, itu orang betul suka. Kekasih kita kalau jumpa ketawa, senyum, cium bibir, ketawa lagi, happy. Tapi Allah tak. Jangan buat Allah sama macam kamu punya kekasih pula, ketawa. Jadi Allah tak suka. Nabi kata, Nabi pun jarang ketawa. Bukan jarang, tak ada, senyum. Nampak gigi. Yang terbahak-bahak ketawa ni, terbahak-bahak. Mana? Itu tanda syaitan sama dia. Ya. Tapi kita memang suka ketawa. Sampaikan orang yang pandai buat orang ketawa ni boleh cari makan dengan izin Allah. Ini makin banyak lagi timbul comedians. Dari dulu lagi komedian ni ada. Bukan baru sekarang. Tapi sekarang dah lagi banyak komedian seorang-seorang dia. Dari ada orang paling suka ketawa, saya rasa, aku tak tahulah, Amerika. Banyak komedian keluar kat situ, berjaya semua dan pergi seluruh dunia. Bila pergi Amerika terkenal, pergi seluruh dunia. Kena nak kenal seluruh dunia, kena pergi negara macam Amerika. Kalau kita nak jadi pelakon terkenal, tak boleh jadi pelakon Malaysia je. Mana orang nak tengok? Kena filem Amerika lah, Hollywood. Masuk jadi artis itu. Cakap Inggeris lah. Macam Michelle Yeoh. Dia tak boleh famous kalau tak masuk artis Hong Kong. Dia orang Malaysia, Miss Malaysia tu. Dia pergi jadi pelakon Hong Kong. Lepas tu Hong Kong, dia pergi berlakon Hollywood. Jackie Chan, dia Hong Kong pelakon Hollywood, famous lah. Jadi begitu tak komedian ni pergi Amerika. Begitu juga kita punya penyanyi tapi tak berapa berjaya nak terkenal seluruh dunia, Anita Sarawak. Dia pergi Amerika tapi penyanyi kelab malam ni, cuba very talented, nak buat show sana show situ kat Amerika. Jago putih lah, tak boleh lah lagu Melayu. Tengok nanti meletup, world class lah. Jadi diorang ni kena faham juga, kalau nak terkenal seluruh dunia, tak boleh jadi pelakon Melayu. Studio Jalan Ampas saja tak boleh. Hong Kong pun susah, tapi boleh lah. Satu lagi Bollywood. Dia juga ada kaitan dengan Hollywood tu. Ni dulu tempat-tempat nak membuat manusia lalai. Jadi manusia ni lalai bila ketawa banyak. Jadi komedian ni semua lahir kat Amerika. Pelakon, penyanyi, semua Amerika. Dia control di media.
Dia control world punya entertainment. Jadi dia jadi sangat kaya. Michael Jackson, kalau cuba dia menyanyi Melayu, dia pandai juga kata Melayu, tak ada ke mana. Kita hari ni kalau nak buat filem kat Malaysia ni, kalau filem tu nak world mesti bahasa Inggeris. Kenapa orang Malaysia tak boleh buat filem Inggeris? Amerika aja boleh. Kita boleh buat pelakon-pelakon bahasa Inggeris semua. Cubalah market kat dunia. Kalau dunia nak, cuba pergi Amerika. Filem kita buat tu tayang kat mana? Tak dia. Kalau dia nak, boleh lah tu. Jadi pertama nak jadi world class, pertama pergi duduk kat Amerika, bahasa Inggeris. Bahasa Melayu tak boleh. Jadi komedian ni semua membuat duit dengan buat orang ketawa. Jadi kerja yang tak berapa bagus lah. Buat orang ketawa. Ya tak? Tapi tak ada pula orang buat orang menangis dapat duit. Pergi ni buat orang menangis, tak ada. Tak boleh. Dia sini tak suka menangis, suka ketawa. Dan suka orang lain ketawa. Jadi manusia ni terbahak-bahak ketawa sana sini. Jadi lupalah Allah. Jadi Allah suka orang menangis, terutama bila semayang, bila berzikir, bila baca Quran. Hari ni baca Quran tu tak ada orang menangis. Tapi Allah kata bila dia baca tu gementar hati dia, terus sujud, menangis. Ini sujud orang beriman, menangis. Ini pengalaman tak dapat orang yang Allah tak bagi. Orang yang tak boleh menangis ni, antara tanda-tanda hati kering. Hati kering dan keras. Kering dan keras. Keras tu sebab apa? Dia bukan macam batu tu. Keras tu makna cinta dunia. Jadi orang suka cinta dunia memang banyak ketawa. Dan buat orang ketawa. Yang menangis bila baca Quran, bila dengar ceramah, bila baca Quran, bila semayang, itu tanda-tanda orang yang takut dengan Allah. Antara tanda-tanda. Kalau sekali-sekala menangis tu mungkin pura-pura punya lah. Macam dalam istimak Jemaah Tabligh, bila last tu dia nak tunggu nak menangis, doa beriyo bunyi, tapi setengah tu bukan menangis betul, bunyi je riuh doa tu, bunyi orang. Satu orang, kenapa kamu nangis? Saya punya lembu hilang. Jadi dia boleh menangis manusia ni bila benda dia hilang, benda yang dia suka. Macam Rasidi, dia boleh menangis bila kekasih dia hilang. Bila depan Allah dia tak boleh nangis. Bila kekasih dia yang dia cinta lari daripada dia, nangis je. Lagi apa? Bila duit hilang. Kenapa kau nangis macam ni? Motor hilang tak? Tapi kalau semayang, nangis tak ada. Mata kering. Mata kering. Yazid menangis bila dia berpisah dengan girlfriend yang dia sayang. Nangis ya. Itu punya menangis tak ada berharganya. Hilang benda, hilang duit, itu tak ada berharganya. Menangis ya. Kan? Banyak orang boleh menangis tu. Yang berharga ni menangis, rindukan Allah. Berharap dengan Allah, itu menangis. Yang Allah suka. Itu dalam semayang lah. Ya. Jadi bila kita berkeadaan macam tu, Allah sangat sayang kat kita, air mata keluar. Kita minta apa-apa, Allah kabul. Ya.
Musa AS masa belum dia jadi Nabi, ada satu kali dia keluar, dia ada 2 orang bergaduh. Satu tu kumpulan dia, satu lagi musuh orang tu dan musuh dia. Jadi orang tu minta Musa tolong dia. Musa pun ambil dia punya apa ni, penumbuk tu, dengan izin Allah. Musa ni kekuatan dia macam 100 lelaki kan, terus meninggal. Dia tak ada mungkin ingat dia punya tumbuk tu kuat, tapi Allah bagi kekuatan, mati. Lepas tu dia diam kan, dan dia Musa kata ni betul-betul kerja syaitan. Orang Musa kata ini kerja syaitan. Aku bersumpah dengan nama Allah yang memberi aku banyak kelebihan, aku takkan buat lagi perkara. Aku takkan bersama dengan orang yang buat benda tak baik. Aku bersumpah dengan nama Tuhan yang telah banyak beri kelebihan kepada aku. Lagi sekali dia keluar, lagi sekali orang tu bergaduh. Orang tu tadi minta lagi Musa. Musa mula nak tumbuk. Orang tu bercakap, "Oi Musa, kau dah bunuh orang tu semalam. Kau nak bunuh aku lagi? Kau bukan orang yang, kau ni nak jadi apa, tyrant apa? Nak jadi pengganas ya. Bukan jadi orang yang membuat benda jadi baik." Musa terus ingat. Jadi maknanya sumpah dia yang semalam tu, yang dia takkan buat lagi, tak dikabul oleh Allah. Sebab pertama, iman dia lemah, dia belum jadi Nabi lagi. Yang kedua, dia bersumpah pun salah. Kita mau bersumpah dengan nama Allah, dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi sebab utama doa dia punya sumpah tu tak diterima, tak ikhlas. Lepas tu salah pula. Jadi hari yang kemudiannya dia nak lagi tumbuk. Padahal dia dah sumpah dia tak nak buat benda yang tak baik ni. Jadi bila Fir'aun tahu semua, dia buat mesyuarat nak bunuh Musa. Jadi satu orang datang bagi tahu Musa, "Aku beri nasihat, kau baik lari." Jadi Nabi pun kalau dia iman lemah, belum diangkat dari Nabi Musa, tapi dah kira Nabi lah tu. Dia dah dalam jalan tu, tapi tak diterima. Jadi kita punya doa ni kadang tak diterima sebab iman lemah. Dan kemudian kita tak dapat berdoa dengan ikhlas. Banyak orang berdoa untuk dapat apa dia nak doa. Jadi bila kita berdoa untuk dapat apa kita nak, walaupun menangis, buat menangis, dia tak boleh dapat sebab tak ikhlas. Kita kena berdoa dengan niat nak buat Allah suka. Itu beza dengan berdoa untuk dapat apa kita minta. Umumnya semua orang berdoa untuk dapat apa dia minta. Banyak doa tak terima. Dia diterima bila doa terikhlas. Ikhlas bila berdoa untuk sukakan Allah. Jadi kita punya datuk Nabi Adam berdoa nangis 40 tahun lebih. Allah tegur dia, "Kau berdoa untuk aku ampun dosa kau." Kata Adam, "Ya." Kata Allah, "Jangan begitu. Kamu doa untuk sukakan aku." Jadi bila Adam buat tu, Allah kabul. Jadi kalau kita nak kabul doa, kita kena berdoa dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas dan mengalir mata lagi lah. Kenapa? Maknanya kita ikhlas dan tawaduk, mana kita dapat menangis. Kalau kita ikhlas tak tawaduk, kita tak boleh menangis. Nak menangis ni kena tawaduk. Tawaduk ni tinggi lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala
akan kabul doa orang yang iman dia kuat. Kita hari ni tanya, kenapa aku punya doa tak kabul-kabul, dah lama dah berdoa. Mana nak kabul? Jadi tiap waktu semayang, dalam surah Fatihah, kita banyak buat doa dalam semayang. Satu doa untuk Nabi kita Muhammad dalam tahiyat, itu doa. Kita berdoa dalam Fatihah supaya dapat hidayat jalan lurus. Itu dua perkara yang penting dalam semayang. Dalam masa kita berdiri baca Fatihah, doa dalam tu. Masa kita tahiyat, doa untuk Nabi kita. Sebab tu dalam semayang ni, Fatihah tu fardu baca. Satu lagi tahiyat akhir. Kalau lain tu tak baca, tak apa-apa. Yang ini tak baca tak boleh. Jadi sebenarnya semayang ni adalah doa. Himpunan doa, dua. Satu, kita dapat hidayat. Kedua, doa untuk Nabi kita. Jadi ini kalau kita dapat menaik, lepas tu kita antara dua sujud tu, Rabbik firli, apa ni, kita doa apa? Doa antara dua sujud. Rabbik firli warhamni. Itu pun doa untuk kita. Dalam doa-doa ni kalau menangis, kan kita boleh menangis bila kita betul-betul rasa diri rendah, tak dapat. Jadi bila kita keluar dan habis semayang, air mata mengalir, kadang membasahi sejadah. Nabi SAW ada kala menangis dalam semayang. Jadi semayang tu kenapa menangis? Sebab dia himpunan doa. Jadi kita kena minta dengan Allah dengan ikhlas dan dengan tawaduk. Kita boleh nangis bertawaduk. Jadi dengan izin Allah, bila je lepas semayang, kabul. Masalah semua selesai. Jadi semayang yang macam tu selesai masalah kan. Wasta'inu bis sabri was salah. Mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Salat macam tu. Jadi kalau orang ada salat macam tu, mana ada masalah? Ada. Kabul aja. Jadi hidup jadi bahagia lah kan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita semayang aja, ikhlas pun tak ada, doa ikhlas pun tak ada, tawaduk pun tak ada, mana masalah boleh selesai? Jadi tak habis-habis bermasalah dari dulu sampai sekarang. Nak dapat jalan lurus pun tak dapat. Dah lama berdoa, ihdinas siratal mustaqim tu. Hari ni saya nak doa bukan saja untuk saya nak doa seluruh manusia dan seluruh jin. Saya tahu Allah bagi tahu dia nak kabul mesti minta. Kalau tak minta tak boleh. Jadi supaya Allah bagi hidayat seluruh manusia dan seluruh jin di dunia ni, saya mau masuk di dalam ketika saya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan saya je. Seluruh manusia dan seluruh jin. Nanti kamu akan ingat, kamu akan nampak bila yalah Allah dah kabul doa saya, seluruh manusia, seluruh jin masih dapat hidayat. Jadi Allah SWT bagi kita semayang supaya kita tercegah dari mungkar, dan juga kita punya masalah semua selesai. Sesungguhnya semayang tu menjauhkan kita dari melakukan benda yang fahsyah dan mungkar. Kenapa? Sebab semayang tu boleh buat kita punya kata bila kita punya apa, doa kabul bersemayang. Dan apa sajalah kita minta. Kita minta pelihara dari dosa, pelihara dari buat dosa, pelihara syaitan, nak ini, nak itu. Kalau kita dikabul oleh doa, mana kita boleh buat mungkar? Kita dah dipelihara. Kalau kita tak dipelihara, yang kita buat mungkar. Jadi doa, semayang tu doa. Jadi kalau kita semayang aja,
Satu kali supaya semayang kita tu doa yang kuat, dia mesti ikhlas, dia mesti tawaduk. Jadi untuk dapat tu bukan dengan banyak semayang, kena dapat banyak iman. Untuk dapat iman tu kita nak buat kerja. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu yang kerja ni fardu, tak boleh bercuti, mati saja. Hari-hari kita nak buat kerja ni dengan korban harta diri, baru iman kuat, baru dapat ikhlas, baru dapat tawaduk, baru dapat khusyuk. Bila kita dapat ikhlas, khusyuk, tawaduk, semayang kita tu mencegah mungkar dan menyelesaikan semalah. Kita tak ada masalah, tak ada kerja, tak ada masalah. Sebab Allah bagi duit, bukan kerja bagi duit. Macam saya sekarang ni, tak ada kerja, ada masalah. Kalau orang lain macam Samad, berapa lama dia tak kerja itu, masalah tak? Kuat cakap, banyak masalah. Bila tak kerja. Saya tak, saya kan tak ada kerja sekarang. Dulu ada juga 3 jam seminggu kan. Sekarang tak ada. Samad dulu, Samad dulu berapa bulan tak kerja? 8 bulan. Engkau ada juga tak kerja. Bila tak kerja engkau banyak masalah tak? Tapi kau tengok Amisab, kau tengok Amisab sekarang dengan mata kamu, dengan mata kamu tengok, nampak tak? Amisab tak ada kerja, kedua tak ada pencen. Muhyiddin tahu ke ni? Saya minta supaya saya dapat duit, dia kata tak boleh sebab saya ada director company. Saya director company, nama duit apa ada? Tak ada pun. Saya punya partner pun dah pergi Mesir dah. Ingat saya pun tidak. Saya pula kena bayar benda-benda. Saya tak dapat duit pun. Semua tak ada. Tapi ada masalah tak? Kau tengok saya, muka saya, nak cari kerja sana, saya tak ada kerja-kerja. Malah saya duit banyak lagi. Itulah bila kita ada semayang. Bila kita ada semayang, doa kita kabul, kita kekasih Allah. Allah bilang, kau tak ada masalah. Jadi kita jadi aman lah bila kita tak ada masalah, tak ada duka cita. Jadi hilang duka cita dan tak ditimpa bala bencana. Jadi kita gembira je lah. Di dunia pun dirahmati, masa mati pun dirahmati, di akhirat pun dirahmati. Kan bagus hidup macam saya ni. Bagus tak? Kenapa tak nak jadi? Kena jadi tu kena buat kerja ni sungguh, dengan korban harta diri. Saya cakap dengan Sufian, janganlah kerja lagi dengan orang. Kalau kerja dengan orang, kau tak boleh bagi. Tak, kau tak dapat kerja, tak dapat duit. Jadi kalau kita percaya tak dapat kerja, dapat duit, boleh kerja sendiri. Yang bagi duit tu Allah. Bukan kau kerja dengan orang baru dapat duit. Bukan orang tu bagi duit dengan kau, Allah bagi duit. Kenapa kau percaya sangat orang bagi duit ni? Percaya orang bagi duit ni namanya kafir. Kita percaya Allah bagi duit, bukan kerja bagi duit. Kita yang risau sangat tu apa hal? Sebab kita tak percaya Allah. Itu masalahnya. Masalahnya kita tak sangka baik dengan Allah. Mana Allah nak bagi duit? Percaya Allah bagi duit pun tidak. Kita kata kerja bagi duit, orang bagi duit. Jadi bila kita cakap macam ni, kita telah mempersekutukan Allah. Takkan Allah suka kita. Kita jangan mempersekutukan dia. Percaya Allah bagi duit, bukan kerja bagi duit. Saya kerja kerana perintah Allah, untuk suka Allah, bukan untuk dapat duit. Kalau saya bekerja, tak mestinya kerja dengan orang. Lagi kerja dengan orang lagi susah. Saya nak taat perintah Allah. Kenapa saya masih nak kerja dengan orang? Dah tua dah. Tak apalah, dulu dah buat kerja dakwah, takkan tak boleh lagi berubah. Jadi kita punya kerja mengajak manusia kepada kebaikan, menyatakan tu, bila kuat, iman kuat, semayang bagus, baru
tak ada duka cita. Kerja ke tak kerja kan tak ada masalah. Allah bagi duit. Nah. Okey.